Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimi Skoverto. So hari ini kita nak mengupas chapter terbaharu, which is chapter 1004 yang bertajuk Kibidango. Tapi sebelum kita start hari ini dalam segmen SNF, aku nak highlight satu IG shop nakama kita yang bernama Tishatsu99. Tishatsu99 banyak menghasilkan t-shirt anime dengan design yang banyak gila. Tak percaya korang boleh usia sendiri kat IG shop Tishatsu99. Dan in future, diorang juga akan menawarkan action figure, cap, frame, stiker dan banyak lagi. Dan aku difahamkan IG shop Tishatsu99 juga sedang mengadakan promosi gempar-gemparan sempena perayaan Tahun Baru Cina ni. Dan promosi ini bermula 12 Februari dan akan tamat pada 15 Februari 2021. Memang dah tak lama, geng. Dan bukan tu sahaja, dengan pembelian 3 helai baju, korang akan mendapat diskaun RM100, free postage untuk mereka yang berada di Semenanjung. Dan kalau korang menggunakan promo kod Kimi Skoverto, korang akan mendapat diskaun sebanyak 10% untuk pembelian combo sahaja. What are you waiting for, gang? Link IG shop Tishatsu99 ni aku tinggalkan di ruangan komen di bawah. Alright, dalam cover page chapter kali ni, kita boleh tengok satu cover art yang di request daripada Mori Hiu yang memperlihatkan Chopper dengan 2 ekor kawan binatangnya. Seekor beruk dengan seekor entahlah tupai ke skunk ke, yang sedang mempolok rumble ball candy penuh dalam mulut mereka. So aku tak nak kupas panjang untuk cover page ni, and jom kita proceed with the content. Habis sebelum itu, kepada korang yang belum lagi subscribe channel aku harap korang dapat subscribe dan menekan bell notification button so that korang tak ketinggalan video-video dari aku. Follow IG Kimi Skoverto so that korang dapat update terkini dari aku. Join grup Telegram Skoverto Fleets untuk berpeluang memenangi hadiah giveaway setiap bulan. 5 pemenang akan dipilih every month. Ayo kita jadikan channel ini setanding dengan channel-channel teori yang ada di seluruh dunia. Say with me, guys. Ikuzo Yarudamo. Oh gadingnya, enaknya dimakan begitu saja. Oh gadingnya, enaknya dimakan. Dari kilang roti Amerika yang pertama di Malaysia. Dalam chapter kali ini kita diperlihatkan dengan scene di mana Speed telah membantu Otama bagi menjinakkan anggota tentera dari kalangan headliners dan gifters. Speed telah memperdaya headliner dan gifter di situ dengan mengatakan bahawa Kibidango yang berada di tangan dia adalah daripada Master Queen, dan Kibidango tersebut istimewa yang mampu merawat mereka dengan cepat setelah mengkonsumsikannya. Headliners yang belum mengetahui rahsia Speed yang telah berpaling tadah dari Kaido dan telah tertawan dengan kejelitaan Speed telah memakan Kibidango tersebut secara mengkhinzir buta tanpa sebarang usul periksa dan ragu-ragu. Dan pemberdayaan Speed juga turut dibantu apabila salah seorang headliners di situ yang bernama Briskola yang merasakan tubuhnya telah sembuh setelah memakan Kibidango tersebut. Dan Speed juga kemudiannya memberikan gifter untuk menjamah Kibidango tersebut dengan mengatakan Kibidango itu juga mampu untuk meningkatkan kekuatan mereka. Sambil-sambil Speed mengagihkan Kibidango welfare itu, Speed teringatkan rayuan Otama kepadanya yang ingin turut serta ke Onigashima. Tapi of course lah, tak ada siapa lah yang nak bawa dia pasal dia kecil lagi. Tambah pula Onigashima tu adalah medan peperangan yang memang tak sesuai untuk budak-budak. Speed kemudiannya telah membawa Otama ke Onigashima menaiki kapalnya, dan dalam perjalanan Otama telah kepenatan kerana telah banyak mencubit pipinya demi menghasilkan banyak Kibidango. Dan dia telah berusaha sedaya upaya menghasilkan banyak Kibidango untuk membantu dalam peperangan tersebut kerana dia ingin menjadikan Momo sebagai shogun di Wano, dan dia dah penat untuk hidup dalam kebuluran. Dan siapa sangka Speed juga sebelum tiba ke Onigashima telah dahulu berjaya menyuap Daifugo dan Gazelle Man yang berada pada kelas headliners bagi membantu mempercepatkan proses penyuapan Kibidango ke setiap mulut headliners dan gifters milik Kaido. Sebaik sahaja tiba di Onigashima, Gazelle Man dengan kecepatan lariannya telah supsap berlari sambil menyumbat Kibidango ke dalam mulut setiap gifters dan headliners. Begitu juga yang dilakukan oleh Daifugo. Dia telah berlari dengan lincahnya di atas shilling berkat kemampuan kaki skorpionnya sambil menyuap mereka. Nah, kau makan ni. Nah, kau ambil telan. Nah, kunyah. Adai, sakit bodoh jimat tangan kau. Dan sekarang, korang semua kena ikut cakap Tuan kami. Kemudian scene telah beralih ke dalam istana di bahagian kanan Onigashima, di mana kita diperlihatkan seorang Frankie bertarung dengan salah seorang dari anggota Tobi Roppo dengan pertarungan yang sengit sebelah.
Frankie dalam mod generalnya telah menembak Sasaki dalam mod badak dinosaurusnya. Dan kita dapat melihat tembakan Frankie itu langsung tidak meninggalkan bekas ke atas tubuh kebal Sasaki dan tidak juga dapat menghalang Sasaki dari terus mara ke arahnya. Dan doom! Sasaki telah berjaya merempuh Frankie directly, mengakibatkan satu impak yang besar telah terhasil di situ. Namun, wakil pasukan Mugiwara Pirates ini ternyata tidak mudah untuk ditentang dan serangan menyondoi Sasaki itu berjaya ditahan Frankie dan Frankie kemudiannya telah membanting tubuh haiwan Jurassic Park itu terbalik menyasar. Namun Sasaki masih belum rebah dan masih bingkas berdiri dengan keempat-empat kakinya dan bersiap untuk melancarkan serangan kedua. Melihatkan perkara tersebut, Frankie cuba mengaturkan serangan susulan dengan mengeluarkan peluru berpandu dari bahu kirinya. Namun, konco-konco Sasaki yang berada di situ telah meluru melompat ke arah Frankie dan telah mengunci sendi-sendi Frankie, kaki dan tangan. Dan Frankie juga mengakui kekuatan gifters yang mengunci tubuhnya. Apabila kita dapat melihat yang Frankie tidak mampu untuk bergerak, membuatkan Frankie berada dalam keadaan bahaya dirempuh tanduk tajam Sasaki. Dan sekiranya Sasaki berjaya menggodok tubuh General Frankie, berkemungkinan Frankie tidak mampu lagi untuk mengendalikan robot itu. Dalam keadaan yang penuh gawat dan cemas, tiba-tiba Frankie mendengar jeritan dari belakang dari Nami, Usopp dan Otama. Frankie yang mengira kedatangan mereka dapat membantunya menjadi marah apabila melihat yang mereka juga turut dikejar musuh. Kemudian Sasaki pun meluru ke arah Frankie dengan tanduk tajamnya sambil berkata, inilah yang akan berlaku kepada korang yang menentang musuh dengan bilangan yang ramai. Dan kata-kata Sasaki itu disambut oleh Otama dengan jeritan, mengatakan sebab itulah dia ke sini untuk menyeimbangkan perlawanan. Dengan lafaz kata dari Otama, Sasaki dilihat terkejut dan kita dapat melihat wajah Usopp dan Nami menjelir-jelurkan lidah mereka. Rupa-rupanya larian mereka yang meminta tolong tadi hanyalah prank semata-mata, kerana kita dapat melihat musuh-musuh yang berlari di belakang mereka adalah musuh yang telah pun berjaya dijinakkan dan siap untuk bertarung bagi pihak mereka. Dan dalam arc kali ini kita dapat lihat sekali lagi Nami berhasil memanipulasi musuh berkat bantuan orang lain. Yalah, pasal sebelum ni dalam Whole Cake Island arc kita boleh tengok yang Nami memanipulasi musuh dengan menggunakan Viver Cut Big Mom. Setelah konco-konco Sasaki teralih perhatian mereka, Frankie telah memanfaatkan kesempatan tersebut dan berjaya mengelak sondolan Sasaki, mengakibatkan strike. Bertebaranlah tubuh konco-konco Sasaki di sondolan gondolannya. Sasaki kemudiannya tertanya-tanya dan terpinga-pinga kerana melihat gifter dan headliner telah menyerangnya. Kemudian dari jauh Sasaki mendengar jeritan Page One dan Alti mengatakan bahawa mereka itu telah khianat. Kemudian Sasaki bertanya, macam mana mereka boleh khianat? Kemudian sambil meluru melompat ke arah Nami, Usopp dan Otama, Alti mengatakan yang mereka telah menggunakan satu keupayaan pelik dan Alti cuba untuk mengheadbutt Nami. Namun Nami telah dahulu berjaya menyerang Alti dengan serangan Thunder Lance Tempo dan serangan tersebut dilihat seolah-olah telah menembusi tubuh Alti. Setelah serangan itu, Alti dilihat telah tersungkur ke bumi sambil dilihat oleh Page One. Namun Nami mengakui bahawa serangan tersebut belum cukup untuk mengalahkan Alti dan dia memerlukan renjatan yang lebih besar. Dan ternyata setelah serangan tersebut, Alti masih lagi mampu untuk berbicara dan mengatakan akan membuat serangan balas. Kemudian pasukan penderma Kibidango masih lagi belum selesai misi bantuan mereka. Kini giliran Usopp pula untuk menyuap para gifter yang berada di situ. Berkat keupayaan mata snipernya dan Kibidango sebagai peluru, Usopp telah berjaya menembak masuk setiap Kibidango itu tepat ke dalam mulut konco-konco Sasaki, membuatkan konco-konco Sasaki bertarung menyebelahi Usopp, Nami dan Otama. Sasaki telah beralih perhatiannya ke arah konco-konconya yang kini telah dimiliki oleh pihak musuh dan kesempatan itu telah diambil oleh Frankie untuk menyerang. Frankie telah menyepak kepala Sasaki, membuatkan kepala Sasaki terdongak dan tubuh Sasaki terangkat. Frankie kemudiannya telah menyerang Sasaki dengan serangan terbaharunya, Frankie Sword Victory V-Flash, dan serangan tersebut telah berjaya melukakan Sasaki. So kat sini berkemungkinan bahagian bawah tubuh Sasaki lebih fragile berbanding bahagian atas badan dia kot. Dan satu lagi sebelum aku ceritakan di next scene, sebelum ni ada nakama kita tanyakan aku, adakah sifat buah Devil Otama ni sama macam buah Devil Sugar? Ialah pasal kita boleh tengok Sugar sebelum ni setelah dia pengsan, semua patung-patung mainan balik kembali menjadi normal. So mereka tertanya-tanya, adakah kalau Otama ni nanti dia pengsan, semua gifter-gifter, headliners
yang telah memakan Kibidango dia tu akan menjadi musuh kembali. So pada pandangan aku jawapannya adalah tidak. Pasal sebelum ni kita boleh tengok yang masa Luffy awal-awal sampai di Wano, Otama ada bagi Kibidango kat Hihimaru untuk jinakkan dia kan. Dan lepas tu kita boleh tengok yang Otama pingsan sekejap selepas minum air yang tercemar di sungai. Tapi still Hihimaru masih lagi jinak dengan Otama. Apa menurut kalian? Alright, sambung. Kemudian scene beralih ke arah Aras 3 di mana kita diperlihatkan dengan Sanji yang telah completely overtaken by Black Maria dan telah dilekatkan dan diikat pada sarang laba-laba berkat kemampuan Devil Fruit Black Maria. Dan kita dapat melihat yang sebelum Sanji berjaya completely arrested, Sanji telah berjaya menumpaskan semua konco-konco lelaki milik Black Maria. Cuma yelah macam biasalah, seperti mana yang kita tahu, tahap gentleman Sanji ni memang level Oppa Gangnam Style pato-pato gentleman punya. Dia memang tak akan sentuh punya perempuan, apatah lagi nak pukul. Tapi kalau yang kena berkas tu Zoro, memang sila habis lah. Monet pun kena belah. Ini kan Black Maria, mau kena cincang-cincang. Black Maria kemudiannya mengarahkan Sanji untuk memanggil Nico Robin dengan cara bercakap dengan melihat ke arah seorang perempuan dengan penutup muka bermata satu. Kerana dengan cara tersebut, suara Sanji dapat didengari seluruh istana. Dan Black Maria mengatakan yang sekiranya Robin datang, dia akan patah-patahkan tangan dan kaki Robin dan memaksa dia untuk melakukan seperti yang disuruh dan tidak akan membunuhnya. Sanji kemudiannya mengatakan supaya Black Maria tidak memandang rendah dengan kekuatan dan kemampuan Robin. Okey, kat sini sebenarnya aku agak kecewa sikit lah. Pasal bukan apa, yelah sebelum ni kita boleh tengok yang Zoro bukan main lagi berlawan dengan pedang baru Enma tu dekat atas kepala tengkorak Onigashima dengan Kaido, sampai dapat melukakan sisik tebal Kaido tu. Tapi Sanji jadi macam ni pula. So aku bukan apa, aku harapkan Sanji dapat buat epic comeback lepas ni. Mungkin lepas Robin datang bantu dengan Wanda ke Carrot ke, Sanji dapat bertarung. Kalaupun dia tak join berlawan dengan Kaido kat atas, paling kurang pun dapat tolong Marco berlawan dengan King dan Queen. Kemudian scene beralih ke bahagian pentas utama. Kita dapat melihat Bao Huang dengan kemampuan yang dimilikinya telah berjaya mengesan kedudukan 9 Red Scabbard dan mereka kelihatan masih hidup dan sekarang berada di belakang menara istana di Aras 2. King yang sedang ditentang Marco tidak dapat melakukan apa-apa dan mengarahkan Black Maria untuk membereskan mereka. So mungkin kat sini akan menjadi sikit opening untuk Sanji melarikan diri, atau mungkin Robin dah pun berada di situ dan dapat membebaskan Sanji dari ikatan tersebut. Kemudian Bao Huang telah memberi peringatan kepada Black Maria untuk berhati-hati kerana dia melihat ada 10 orang di ruangan itu dan bukannya 9. Namun dia tidak dapat mengenali sosok ke-10 itu kerana bilik itu terlalu gelap. Kemudian di panel terakhir dalam chapter ini, kita dapat melihat satu sosok misteri dalam bentuk siluet yang dilihat sosok tubuhnya seperti seorang wanita. Dan kemudian chapter pun tamat. Kali ini setelah bertubi-tubi aksi dan plot twist yang Oda bagi dalam chapter kali ini, di akhir panel ni Oda tambah garam lagi dengan membiarkan sidang pembaca manga dengan satu teka-teki. So agak korang siapa sosok wanita tersebut? So pada pendapat aku je lah kalau boleh teka kita boleh teka, aku ada 3 pilihan jawapan. Satu, berkemungkinan Lady Kozuki Hiyori. Kalau bukan Lady Kozuki Hiyori pun berkemungkinan Lady Kozuki Toki. Atau mungkin sosok wanita tersebut adalah ibu kepada Yamato, iaitu isteri kepada Kaido. Apa menurut kalian? Sila drop komen di bawah. Alright gang, that's all I have untuk perkongsian kali ini. And before I end, sedikit renungan. Imajinasi kita tidak ada batasnya. Paksa diri kita untuk merealisasikan apa yang kita imajinasikan. Bergeraklah walaupun dalam keadaan merangkak ke arah apa yang kita imajinasikan. Itu adalah lebih baik dari berhenti terpaku beku. Sesuatu yang luar biasa itu pasti tidak akan berlaku sekiranya kita hanya berada dalam kurungan ruangan selesa kita. Kejayaan itu tidak sekali-kali akan menemui kita. Bahkan kitalah yang perlu mencarinya, yang tersembunyi dari dalam diri kita. Terokalah kemampuan kita, galilah kehebatan kita, koreklah kekuatan kita kerana ciptaan Allah itu sempurna sifatnya. Sekeras apa usaha kita, sehebat itulah perisa rasa kejayaan itu. Dream bigger my brother, and until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi